Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Mazura. Jadi hari ini pelajar akan sambung subtopik 1.2 iaitu tajuk rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Jadi sebelum ni pelajar dah belajar dengan saya apa itu rangsangan, apa itu reseptor, apa itu efektor dan apa itu gerak balas. Jadi setiap daripada rangsangan yang diterima akan dikesan oleh apa? Oleh organ diri kita yang terdapat pada reseptor. Jadi dalam pembelajaran 1.2 hari ini, pelajar akan belajar lebih lanjut tentang bagaimanakah rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, jadi mari kita lihat slide saya yang pertama. Jadi organ diri adalah organ yang dapat mengesan rangsangan seperti yang saya bagi tahu sebelum ni. Jadi saya dah telah maklumkan kepada pelajar terdapat 5 organ diri iaitu kulit, hidung, nombor 2, ketiga lidah, keempat telinga dan yang kelima ialah mata. Jadi pelajar telah menyenaraikan saya berdasarkan latihan hari itu ada 5 organ diri dan pelajar telah pasangkan dengan rangsangan. Jadi setiap diri kita berupaya untuk mengesan rangsangan seperti diri penglihatan, diri pendengaran, diri rasa kan. Jadi semua ini dapat mengesan rangsangan. Jadi manusia mempunyai 5 deria iaitu bagaimanakah dia mengesan sentuhan, bau, nombor 2, 3, rasa, 4 pendengaran dan akhirnya penglihatan. Jadi kesemua ini pelajar telah senaraikan saya dalam latihan baru-baru ini. Jadi bagi pelajar yang belum hantar, belum buat lagi aktiviti tersebut, sila buat. Jadi barulah pelajar dapat mengetahui apa itu rangsangan dan bagaimanakah rangsangan dikesan oleh organ deria. Okey, jadi dalam slide ini kita akan belajar 5 organ deria. Jadi saya lajukan slide lah sebab pelajar boleh melihat slide saya selepas ini. Okey, jadi dalam pembelajaran kita perlu mengetahui tentang struktur dan fungsi setiap organ deria. Jadi kita akan belajar tentang organ deria mata. Pertama, kita akan belajar tentang organ deria telinga. Yang kedua, ketiga kita akan belajar tentang organ deria hidung. Keempat, kita akan belajar tentang organ deria lidah. Dan akhir sekali, kita akan belajar organ deria kita punya pendengaran itu telinga kita. Okey, jadi kita akan lihat dulu bagaimanakah struktur dan fungsi mata. Jadi saya nak pelajar sila, nanti saya akan bagi task itu latihan, sila label. Pelajar tak perlu lukislah dalam buku nota kan. Dia pelajar cuma perlu lengkapkan task saya di mana pelajar perlu melabel. Jadi dalam mekanisme pendengaran ini pelajar perlu mengenal pasti struktur mata kita. Okey, jadi dekat struktur mata kita nanti kita akan jumpa beberapa bahagian penting lah seperti dalam gambar rajah yang saya tunjukkan di slide yang berikutnya. Jadi dalam ini saya tunjukkan sepintas lalu. Jadi apa yang perlu pelajar kena pasti seperti sklera, gelemaca, retina, koroid, bintik kuning, saraf optik, titik buta, konjuktiva, otot silium, kornea, kanta mata, pupil, gelemai, iris dan juga ligamen pegantung. Ini ada bahagian struktur mata yang pelajar perlu ketahui. Dan setiap daripada struktur mata ini, pelajar perlu mengenal pasti dia punya fungsi. Jadi pelajar perlu melengkapkan task saya. Jadi kalau saya terangkan, saya baca saja, pelajar mungkin tidak dapat mengeksplor dengan lebih baik. Jadi bila pelajar melengkapkan task tersebut, pelajar akan dapat tahu, iris fungsi dia adalah untuk mengawal saiz pupil kita. Kata mata berfungsi untuk memfokus cahaya. Jadi fokus boleh, cahaya boleh masuk dan kita boleh lihat image yang terbentuk. Okey? Itu adalah antara pembelajaran itu kita perlu ketahui lah. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain pada mata kita. Okey. Okey, di sini kita ada retina. Okey, retina adalah bahagian yang paling penting lah. Jadi dekat retina kita ada 2 sel, satu sel rod dan kedua ialah sel core. Jadi sel rod ini penting untuk penglihatan. Okey, penglihatan dalam keadaan malam lah, di mana dia sangat peka kepada perubahan kecerahan. Okey, iaitu peka, tetapi dia tidak peka kepada warna lah, dia sangat peka kepada cahaya. Kita ada satu lagi sel daripada retina kita, iaitu sel kon. Sel kon ini pula sangat peka kepada warna seperti warna biru, hijau, merah dan campuran lah. Jadi sekiranya kita tidak dapat mengesan cahaya, tidak dapat mengesan warna, maksud kita ada masalah pada sel rod ataupun sel kon kita. Okey. Jadi ini adalah bagaimana, pertama tadi kita dah lihat struktur, kedua kita dah lihat fungsi. Mari kita lihat yang ketiga, mekanisme penglihatan. Macam mana kita boleh lihat? Contoh sekarang ni pelajar sedang lihat apa? Slide cikgu kan? Jadi macam mana pelajar boleh nampak? Ada gambar mekanisme penglihatan lah. Macam mana kita boleh lihat? Orang normal yang boleh nampak pertama sekali cahaya akan
masuk. Jadi cahaya daripada objek akan masuk ke dalam mana? Pupil kita. Ni pupil masuk. Okey. Kedua, mekanisme cahaya akan dibiaskan oleh kornea. Gelam air, kanta, mata dan gelam macak. Ikut urutan lah. Dia ikut urutan kan sampailah bahagian gelam macak. Okey. Baiklah, yang ketiga, imej songsang dan lebih kecil akan terbentuk pada retina. Dekat sini kita nampak songsang kan? Tapi yang keempat, imej akan merangsang fotoreseptor pada retina untuk menghasilkan impuls saraf. Di impuls saraf ini akan dikesan oleh otak kita. Jadi otak akan terjemahkan imej songsang tadi kepada imej yang tegak. Tadilah awak tengok cikgu punya slide ni terbalik pula kan. Sedangkan imej yang terbentuk di retina ialah imej songsang. Tapi bila otak kita tafsir imej yang terbentuk nanti pada penglihatan yang kita nampak sebenar, dia akan nampak tegak lah. Jadi sekarang ni nampaklah gambar mekanisme ini. Jadi apa yang pelajar kena tahu dalam setiap organ diri yang 5 tadi, mudah saya sutur, fungsi dan juga mekanisme dia. Jadi nak faham nanti pelajar kena buat task cikgu tu lah. Latihan. Okay, dalam buku latihan. Okay. Berikutnya, yang kedua kita akan lihat organ apa dia? Iaitu organ diri telinga. Iaitu mengesan apa dia? Pendengaran. Iaitu rangsangan dia ialah bunyi. Jadi kalau kita lihat telinga ni sepatutnya sangat sensitif dengan bunyi lah. Kan? Jadi kita ada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Jadi biasa pelajar mesti ada telinga ni lah kan. Kalau tak ada bentuk telinga ni pun tak apa. Yang penting dalam dia boleh mengesan bunyi kita lah. Okey, jadi mari kita lihat slide cikgu yang berikutnya. Okey, seperti yang saya sebut, pelajar kena tahu struktur. Jadi mari kita lihat struktur bahagian telinga manusia. Jadi kita ada bahagian mata tadi banyak tapi telinga tak banyak sangat lah. Pertama bahagian yang mula-mula ni adalah salur telinga kita. Biasa kita ambil kapas, kita masukkan ni salur telinga kita. So bila kita korek telinga, pastikan jangan terlalu dalam. Sebab bila terlalu dalam, dia akan sentuh kita punya bahagian kedua, itu gegenang telinga. Pelajar akan tengok apa fungsi gegenang telinga nanti. Berikutnya ialah kita ada bahagian tulang osikel kita. Okey, kita ada bahagian yang dipanggil jendela bujur. Ini ada jendela bujur. Okey, kita ada bahagian yang bentuk macam ni aiskrim ni dipanggil sebagai salur separuh bulat. Nampak pun dia salur separuh bulat kan. Kita ada koklea yang bentuk macam siput ni kan. Dan kita ada bahagian saraf auditory, sangat penting. Saraf ni yang bersambung kepada otak. Dan akhir sekali kita ada bahagian tube Eustachian. Jadi kalau kita lihat dekat sini kita bagi kepada 3 lah. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Struktur umum. Jadi setiap struktur ni cikgu kata kita kena tahu fungsi dia kan. Jadi pelajar boleh lihat fungsi dia ada dalam buku teks pelajar. Okey, pelajar boleh melihatlah bagaimanakah struktur telinga. Fungsi dia ada dalam buku teks pelajar muka surat 13. Contohlah kan. Cikgu bagi paling senang lah. Contoh tadi cikgu kata korek telinga jangan sampai kena gegenang telinga kan. Jadi apa fungsi gegenang telinga pelajar? Dia bergetar. Okey, mengikut frekuensi bunyi macam sekarang ni dengar suara saya. Jadi bunyi itu akan bergetar, jadi dia akan pindahkan getaran tadi kepada osikel. Jadi osikel akan tangkap bunyi tadi dalam bentuk getaran, betul? Jadi inilah mekanisme dia. Okey, kita lihat bagaimana pelajar boleh dengar bunyi suara cikgu. Tadi boleh lihat slide kan, sekarang boleh dengar pula suara cikgu. Okey, pertama ni bahagian luar ni. Pindah dia akan kumpul dulu gelombang. Okey, masuk dalam salur telinga. Okey, lepas tu kita selalu letak telinga kita macam ni kan. Okey, nak dengar bunyi, betul? Lepas tu kedua, bahagian gegendang telinga ni akan menerima gelombang bunyi. Jadi secara tidak langsung bila pelajar tengok mekanisme, pelajar tahu fungsi dia. Oh, gegendang telinga menerima gelombang bunyi dan dia akan bergetar. Okey. So, ketiga, apa pula fungsi osikel, nampak? Getaran dikuatkan oleh osikel sebab kita nak sampai kepada otak ni, jadi getaran mesti dikuatkan. Jadi osikel berfungsi untuk menguatkan getaran macam amplifier kan. Okey, jadi dia akan hantar kepada jendela bujur. Jadi jendela bujur buat apa pula? Jendela bujur pun akan getarkan lagi bunyi tadi. Okey, so getaran tadi akan sampai kepada mana? Ke dalam koklea yang bentuk macam siput tadi. Dia dalam koklea dalam bentuk gelombang. Jadi koklea ni dia akan merangsang reseptor yang ada dalam telinga untuk menghasilkan impuls saraf. Jadi barulah dia boleh hantar impuls saraf tadi ke otak melalui saraf auditory. So otak akan tafsir, dengar suara cikgu, dengar bunyi tepukan tangan cikgu. Begitulah dia. So kalau pelajar tak boleh dengar bunyi ni ada masalah lah. Mungkin daripada genang telinga pelajar ke. Dah semakin nipis kan, macam ungu semakin pekak kan. Semakin tidak dapat mendengar bunyi. Jadi genang telinga dia semakin nipis. Ini adalah yang kedua kita belajar tentang telinga. Jadi kita lihat slide yang berikutnya. Okey, cikgu lajukan. Okey, kita lihat tentang hidung. Sama juga pelajar perlu mengetahui tentang fungsi hidung. Tak ada masalah lah, hidung mesti mengesan bau kan. Jadi hidung kita ni pelajar ada mucus, jangan risau. Kalau pegang ada basah-basah tu penting lah.
Jadi mucus ni untuk melembabkan udara, okey, juga memerangkap deburan dan kotoran. Sebab tu kalau kita kulit hidung, ada tak hidung ke itu adalah deburan dan kotoran yang terperangkap. So don't worry lah kalau Fajar duduk dekat tempat yang kotor lagi banyak taip hidung yang terbentuk. Okey, jadi ini adalah struktur hidung lebih mudah. Kita ada rongga hidung, reseptor, bau dekat sini. Sebab tu kadang-kadang kalau ada mukus banyak, ada hingur, kita tak boleh kesan bau sebab mukus tu dah tutup reseptor bau. Ini soalan hebat dia boleh tanya. Kenapa bila hidung tersumbat tak boleh mengesan bau? Sebab reseptor bau ni tertutup dengan mukus, so dia tak boleh hantar. Okey, impuls tadi kepada otak lah. So ini adalah keratan rentas hidung kita. Okey. Jadi bila kita belajar pasal tu, kita kena fikir bagaimana kita boleh mengesan bau, bagaimana mekanisme untuk kita mengesan bau. Jadi pelajar boleh lihat ada je dalam buku teks pelajar muka surat 14. Okey. Okey, mudahlah. Keempat kita akan tengok tentang struktur dan fungsi lidah kita. Jadi lidah ni biasalah kan mengesan rasa kan. Jadi mari kita lihat bagaimanakah lidah boleh mengesan rasa. Untuk pengetahuan pelajar, di permukaan lidah kita banyak tunas rasa ni. Jadi jangan risaulah pegal dia kenapa lidah menggerutu ni. Ingat tunas rasa. Kalau licin saja awak pergi asah lidah awak hilang tunas rasa. Jadi tunas rasa ni yang ada banyak reseptor rasa. Rasa apa kita boleh kesan pelajar? Macam mana kita boleh kesan rasa ni? Sebab reseptor ni sangat sensitif kepada bahan kimia yang ada dalam makanan. Okey, jadi kita ada 5 reseptor. Pertama, kita boleh kesan rasa manis. Kedua, rasa masin. Ketiga, rasa masam. Keempat, pahit. Dan yang kelima, silibus baru kita umami. Umami ni semua rasa ada dekat situ lah. Okey. Jadi dia bertabur, reseptor ni bertabur dekat permukaan lidah. Jadi mari kita lihat bagaimanakah taburan 5 rasa tadi. Jadi semakin banyak tunas rasa, semakin sensitiflah seorang itu pada rasa. Ada setengah orang sangat sensitif, ada setengah orang dia tak boleh mengesan rasa. Bukanlah tak boleh mengesan, dia kurang sensitif. Jadi bagaimana dulu kita boleh mengesan rasa dia? Kita tengok dulu dia punya mekanisme. Pertama tadi cikgu kata bila kita makan ada banyak bahan kimia dalam makanan. Jadi kita akan larut dalam air liur. So don't worry lah ada air liur. So reseptor rasa dalam tunas rasa tadi akan dirangsang untuk menghasilkan impuls. So impuls akan hantar kepada otak. Otak akan fikirlah. Jadi sebab itulah biasanya otak ni kita ada satu bahagian simpan bahagian diri rasa. Kita dah simpan dah berdasarkan based on experience. Kita boleh tahu rasa tersebut. Okey, baiklah. Okey, jadi pelajar boleh lihat struktur lidah. Okey, dalam slide cikgu ni pelajar boleh tengok struktur lidah lah. Okey, kita ada struktur lidah muka surat 22. Sila labelkan. Nanti dalam tas nanti pelajar kena labelkan kat mana rasa pahit, masam, manis, masin dan juga umami. Ini adalah struktur kulit kita. Yang keempat ialah struktur kulit kita. Okey, seperti biasalah reseptor kita sangat sensitif kulit kita pada rasa sakit, sentuhan dan suhu serta tekanan. Jadi ini adalah struktur dia. Pelajar boleh tengok dalam buku teks. Cuma saya nak pelajar kena pasti di mana 5 reseptor tadi. Kita ada reseptor sakit nombor 1, reseptor sentuh nombor 2, kita ada reseptor sejuk nombor 3, reseptor panas nombor 4 dan akhir sekali reseptor tekanan. Ini yang paling penting. Okey, selain daripada pelajar mengenal pasti 5 reseptor, pelajar kena tahu kita ada liang peluh. Jadi kelenjar peluh akan menghasilkan peluh. Okey, jadi ini adalah kepekaan kulit kita. Pekaan kulit kita adalah sangat sensitif. Okey, sangat sensitif. Ada bahagian-bahagian sensitif lah. Jadi pelajar kena pasti banyak bahagian yang sensitif. Seperti hujung jari, belakang telinga, bibir dan cuping telinga. Ada juga bahagian yang kurang sensitif seperti siku dan lutut. Sebab itulah kadang-kadang doktor bila dia nak suntik kita, dia akan ambil bahagian yang tebal seperti punggung kan. Sebab bahagian itu kurang sensitif lah. Tak adalah orang nak suntik pergi suntik kat hujung jari ke belakang leher kan. Rasa sakit nanti akan ketara. Jadi biasa soalan akan tanya kenapa ada bahagian yang sangat sensitif? Ada 2 sebab. Pertama, kenapa dia sangat sensitif? Kepekaan kulit kita bergantung kepada bilangan reseptor. Semakin banyak reseptor, semakin sensitif. Kedua ialah ketebalan epidermis. Saya ulang, yang pertama ialah bilangan reseptor semakin banyak, semakin rapat, semakin sensitif. Kedua, ketebalan epidermis. Jadi semakin nipis, semakin peka lah. Sebab tu kalau punggung tu kulit dia epidermis tebal, dia kurang sensitif. Okey, jadi orang buta dia baca brief guna hujung jari, so hujung jari sangat sensitif. Jadi dalam pembelajaran ini, cikgu harap pelajar dapat mengenal pasti 5 organ dia, struktur, fungsi dan juga mekanisme. Jadi
Cikgu nak pelajar menyiapkan tas latihan untuk pelajar orang kata untuk ujilah pengetahuan dalam bab ni. Sekiranya tidak faham, pelajar boleh PM cikgu. Sekian, terima kasih dalam pembelajaran kita kali. Assalamualaikum.